Saya bukan nak sentuh bab furdah, tidak. Wallahu a'lam. Kita doakan yang terbaik. Cuma saya menarik sebab saya pernah, saya pun selalu mesej dengan Niloufar. Kerap jugalah bermesej. Tanya khabar, itu ini, mesra jugalah. Jadi, bila saya baca antara perkongsian dia akhir-akhir ni, dia kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal 'afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Boleh ya kita baca sama-sama 3 kali? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dah ku redha, kami redha bahawasanya Allah Tuhan kami. Bila sebut Rabba, maksud dia tu lebih luas. Depan saya ni ada ramai alim ulama ni, saya segan nak bercakap lebih-lebih. Sebab orang alim dia sangat mudah mengesan walaupun sikit saja kesilapan. Mohon ditegurlah, subhanallah. Jadi bila kita sebut raditu billahi rabba, aku redha, kami redha bahawasanya Allah itu adalah Rabba, Tuhanku. Rabb juga membawa maksud pentadbirku berdasarkan surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, pujian semua kembali kepada Allah. Tak kala kita melihat apa pun keajaiban, kebesaran, kita melihat apa pun kelebihan pada manusia, akhirnya pujian itu kembali kepada Allah. Kita melihat orang yang kaya, lalu kita melihat kekayaan itu datangnya daripada Allah, ya Ghani, ya Mughni, yang maha kaya dan memberi kekayaan. Apabila kita melihat ada orang bijak sana, bijak sini, lalu kita memuji Allah, ya Hakim, yang maha bijak, yang memberikan pinjaman kebijaksanaan sedikit sangat, Allahu Akbar, kepada manusia. Lalu manusia kadang dengan kebijaksanaan itu dia jadi sombong. Kemudian apabila kita melihat seseorang itu diberikan kekuatan, kuasa dan sebagainya, itu juga datangnya daripada Allah. Bila kita melihat ada orang yang kuat, Allah ya Qawi, yang maha kuat, memberikan seseorang itu kekuatan. Walaupun kadang ada orang sehat, kuat, amalkan amalan-amalan yang boleh badan tu sehat, kuat, bersenam, tapi Allah takdirkan sakit, tetap sakit juga. Allah ya Salam, yang memberi kesembuhan, kesejahteraan dan sebagainya. Allah ya Mukmin, yang maha tenang, yang memberi ketenangan kepada hamba-hambanya, subhanallah. Jadi bahkan setiap kita, apabila kita mula melihat sesuatu perkara di sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak henti-henti memuji Allah. Kita tidak mampu berhenti daripada memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat ada orang yang begitu indah, contohnya akhlaknya ke, rupa parasnya dan sebagainya, lalu kita memuji Allah, ya Badi', yang maha menciptakan. Allah menciptakan sesuatu dengan kesempurnaan. Allahu Akbar. Pagi tadi sempat saya dengar satu kuliah daripada Masjid Batu Enam tu, sebab rumah duduk depan tu je kan. Jadi dengarlah kuliah tu. Kata sifat kesempurnaan Allah, kalau kita tengok pada buah-buahan saja, bagaimana tidak ada pun satu buah di dunia ini yang mempunyai rasa yang sama. Wallahu alam, buah ni seluruh dunia mungkin kita dah habis lagi lah kan. Di seluruh alam, seluruh negara. Maksudnya tidak ada pun satu buah kita kata buah ni sama lah rasa macam buah ni. Tak. Maksudnya dan setiap buah tu dengan keunikannya, dengan ciptaan yang sempurna dan sebagainya. Lepas tu ustaz tu dia cerita lagi bagaimana bahkan setiap daun pun, kalau kita ambil pada satu pokok daun kan, ada tak kita jumpa daun tu betul-betul sama? Dalam satu pokok yang banyak daun tu, kita ambil, rasa jumpa tak daun yang sama? Kita tak akan jumpa. Dan kita tak tahu berapa bilion ke trilion ke daun di atas muka bumi ni. Dan Allah bukan buat cincai-cincai, alah daun orang tak pandang pun duduk dalam Amazon, duduk dalam hutang, manusia tak kita tengok pun, tapi tetap Allah ciptakan dengan sempurna. Tidak ada cacat cela. Allahu Akbar. Apapun makhluk Allah, Allah penuh kesempurnaan. Allah menciptakan dengan penuh sempurna, dengan kasih sayangnya, ya Rahman, ya Rahim. Dan kita tahu ciptaan Allah yang terbaik adalah, Allah declare di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Dan maka sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Subhanallah. Jadi zikir tadi kita sebut raditu billahi rabba. Dah ku redha bahawasanya Allah Rabba sebagai Tuhanku, sebagai pengurusku, sebagai pentadbirku, sebagai penetapku. Dan ini mengandungi kalimah yang begitu dalam, sebab zikir ini satu zikir yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maka dia akan berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Dan matan hadis ini ada beberapa matan yang lain berkenaan dengan zikir ni. Nabi sebut baca 3 kali pagi, baca 3 kali petang. Kalau lupa petang, bacalah pada waktu malam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Mungkin itulah asbab kita ni sangat degil dengan Allah. Perintah Allah kita mempermainkan ataupun kita ambil mudah. Kita masih lagi mengimbang-imbang perintah larangan Allah dan sebagainya dengan kehendak hawa nafsu, dan kita mencari pelbagai hujah untuk membenarkan apa yang kita buat. Maksudnya nafsu kita, diri kita masih lagi tidak redha dengan segala peraturan yang Allah tetapkan. Sebab itu zikir ini sebenarnya kenapa besar sangat kelebihannya, sehingga kan Nabi kata dia berhak, dia akan dapat redha Allah di mahsyar. Dan kita tahu itulah asbab utama untuk kita dapat masuk syurga Allah, iaitu orang yang dapat redha Allah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Allah akan memanggil dengan satu panggilan yang kita semua inginkan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha lagi diredai. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah di kalangan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Subhanallah, pemilik syurga iaitu Allah menjemput masuk di kalangan hamba-hamba yang Allah redha, untuk masuk ke dalam syurga dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini membawa maksud satu jiwa yang redha dengan Allah, segala peraturan, tinggalkan segala larangan, dan tidak ada alasan-alasan untuk bertangguh untuk mentaati segala perintah Allah. Maka dia akan dapat satu jiwa yang tenang ketika hidup, ketika mati, ketika alam barzah. Roh ketika itu, wallahu alam, kita akan berada di sisi Allah ataupun tidak melepasi daripada langit, tidak bertemu dengan roh-roh orang soleh. Wallahu alam. Subhanallah, bila kita sebut raditu billahi rabba, kemudian kita sebut wabil islami dina, kami redha Islam sebagai agamaku, dan din juga membawa maksud cara hidupku. Jadi zikir itu kenapa sampai kelebihannya akan dapat redha Allah di mahsyar kelak? Mudah-mudahan 3 kali pagi, 3 kali petang kita beramal. Minta juga suami kita, isteri kita, anak-anak kita beramal. Akhirnya kita perlahan sangat takut meninggal, tak sempat berubah. Kalau dah tahu kebenaran, cepat-cepatlah kan. Maksudnya ia akan menguatkan kita untuk mula mengubah cara hidup kita mengikut cara hidup Islam. Dari sudut pakaiannya, dari sudut makannya, dari sudut berhiburnya, dari sudut cara berjalannya, cara bercakapnya, cara melontarkan pandangan hujahnya dan sebagainya, cara bekerjanya. Subhanallah, kita mula mengikut cara hidup Islam. Sebab itu zikir ini ia akan menuntut, ia akan memberi kesan selepas itu adalah amalan-amalan. Sebab ia satu doa. Allah memudahkan kita untuk hidup mengikut cara Islam, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kita sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami redha bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi dan juga rasul. Subhanallah, Allahu akbar. Yang ketiga ni, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian, satu hadis Nabi yang sahih yang bermaksud Nabi kata, aku dengan umatku, aku dengan kamu, ibarat seorang lelaki yang sedang menjaga unggunan api yang menghalang kalkatu daripada mendekati. Kan ada musim-musim hujan ke kan tak? Kita tengok ada lapu, lepas tu kalkatu, binatang terbang tu, dia suka berkumpul dekat lapu tu. Dan kita akan nampak apa yang berlaku.
binatang tu akan berkumpul bawah tu, menggeletik, lepas tu mati. Sebab apa dia mati? Sebab lapu tu kita tahu dia mengeluarkan haba. Lepas tu sayap kakatu ni dia sangatlah nipis. Jadi bila dia terbang dekat haba, sayap tu jadi rosak. Sebab tu dia nak terbang, dia pun jatuh gelitik. Dan dia tak boleh bergerak cari makanan ke apa. Akhirnya dia mati dalam keadaan begitu. Walaupun kakatu lain nampak dah ni, mati bergelitik bawah ni, tapi tetap nak pergi juga. Tetap nak pergi juga. Sebab itulah tarikan yang Allah berikan sebagai pengajaran kepada kita tentang binatang kalkatu tu. Jadi Nabi sebut, aku dengan engkau wahai umatku, dengan kamu ibarat seorang lelaki yang sedang menjaga unggunan api, menghalang daripada kalkatu ni daripada menuju kepada api. Namun begitu ramai di kalangan kamu yang tetap menuju kepada api neraka Allah. Allahu Akbar. Nabi pesan jangan begini, Nabi suruh buat begini, Nabi sampaikan kepada kita apa amaran Allah, apa azab Allah untuk begini. Dan kita lihat pada hari ini kita belum kuat pun untuk meninggalkan dosa ghibah, contohnya mengumpat. Sesama tempat kerja kita kadang-kadang jadi kebiasaan, tak jasa berdosa pun. Sebab kalau kita tengok akta kesalahan jenayah syariah contohnya kan, merokok ada akta, merokok ada ke akta, berjudi ada akta, kan, khalwat ada akta, minum arak ada akta. Tapi ada tak akta mengumpat? Jadi kita nampak di situ kan, semua tu sebab dosa besar. Kemudian pihak pengangkasa ni dia menjalankan tugas lah. Tapi kalaulah ada akta mengumpat, rasa kita semua dalam penjara belaka ni. Kita semua mungkin akan di-charge dosa mengumpat tu. Tetapi penghakiman itu, keadilan itu tidak berlaku saat kita hidup. Ia akan berlaku sebaik saja kita meninggalkan dunia ini. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita tengok berbalik kepada diri kita sebenarnya, memang ada yang Nabi pesan begitu begini, hakikatnya kita masih lagi terus bergelumang dengan dosa maksiat. Dan kita bahkan lebih dahsyat daripada itu, tidak rasa berdosa dengan dosa, itu petanda hati kita telah pun mati. Na'udzubillahi min zalik. Subhanallah. Itulah mukadimahnya ya, muslimin muslimat sekalian. Sebab sebenarnya nak ajak tadi zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan yang sangat indah ini, sebab kita ditemukan di salah satu taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pilih siapa yang berada di tamannya. Mudah-mudahan Allah juga akan pilih kita berada di tamannya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kerah je belaka ni. Takut ke Ustazah macam straight masuk ceramah lalu tak ada mukadimah. Masya Allah. Saya ucap terima kasih kepada TSIS. TSIS itu ringkasan. Ini pihak penganjur bagi majlis pada pagi yang barakah ini, iaitu Terengganu Strategic Integrity Institute. Terengganu Strategic Integrity Institute, TSIS. Saya ni lama dah dengar pasal TSIS ni. Bila dengar TSIS ni rasa debar je. Sebab bagi pandangan saya lah, orang-orang yang berada rasa nak cakap ganu, memanglah boleh speaking ganu, memang ganu kan. Orang-orang berada di TSIS ni, orang tu kan, orang berada di TSIS ni orang hebat-hebat. Yang dipilih oleh Allah mempunyai ciri-ciri yang selayaknya untuk berada di TSIS ni. Walaupun nampak seperti manusia lah pilih, ataupun kita sendiri yang cari pasal mari sini tau. Kita yang mohon bersungguh nak sangat kerja di TSIS ni. Tapi hakikatnya Allah yang qadir, yang muqtadir, Allah yang mentakdirkan sesuatu, Allah yang bagi kita ikhtiar, dan perjalanan hidup kita ni sebenarnya dia dicatat di Lauh Mahfuz lagi kan. Start pada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti gitu gini, rupanya Allah nak takdirkan kita berbakti dan kita memperhambakan diri kepada Allah, berada di satu jabatan yang sangat baik. Yang saya fahamnya kalau sebut TSIS ni, satu macam TC PhD itulah kan, tesi. Jadi masa adik saya Ustaz Abdul Hadi kan, dia kata dia TSIS. Lepas tu saya pun kenal lah sikit pasal TSIS ni. Saya bayangkan ini tempat penyelidikan. Sebab dia TSIS, dia buat tesis. Macam tu kan. Lepas tu menyelidik mungkin pelbagai bentuk ilmu lah. Dan mereka adalah golongan pakar untuk pelbagai bidang ilmu. Subhanallah. Walaupun nampak di situ Integrity Institute, subhanallah, untuk menjaga integriti. Dalam bahasa kita, amanah, ikhlas, subhanallah, ikhlas, amanah, sudah tentu
istilah itu jauh lebih luas daripada perkataan integriti itu sendiri. Subhanallah, terima kasih kerana sudi memberi peluang untuk saya berada di sini pada pagi ini. Kemudian bersama dengan kita adalah CEO tesis Dr. Wan Mat bin Sulaiman. Dr. Wan Mat bin Sulaiman. Subhanallah. Tengok kan orang-orang alim relax. Kau tengok jumpa luar ni tak tahu ni doktor ni kan. Saya dah tanya tadi. Tak tahulah staff tu betul ke dok kan. Saya kata doktor ada, doktor bidang apa? Kan. Dia kata syariah doktor. Betul ke? Macam apa betul? Sudah, saya tak akan dedah kalah siapa yang khabar tadi tu. Saya tanya, doktor tu background apa? Faham tak? Jadi siapa tadi? Saya pun jadi Dok Chang. Molek kok kita mudah hilang ingatan kita tak? Dok Chang awak mana sir, awak teman tu tadi. Dia kata syariah sir, dia background syariah. Jadi doktor macam tak berapa angguk tu, dia cakap je tu kan. Rasa sedap lah tu. Saya kadang tanya gitu bila tahu ada orang-orang yang alim begini kan. Saya kalau tahu orang pakar hadis, contoh background dia Quran Sunnah contoh kan. Debol lalu. Macam itulah. Semua debol belaka lah. Kita ni tahu kita jahil, kita tak ada ilmu. Cuma Allah beri kelebihan pandai cakap je. Kan, pandai goreng. Macam orang pandai masak lah. Ikan tu boleh buat macam-macam. Pada ikan je, ikan masuk merah, ikan tiga rasa, ikan. Padahal balik-balik ikan je. Jadi subhanallah, dan kelebihan yang Allah bagi sikit tu adalah amanah yang berat. Jadi bila pandai cakap sikit, orang minta cakap semua. Tak ada ilmu pun jadi orang minta juga cakap. Kita datang bukan sebab saya memang tidak ada kelayakan dari sudut ilmu, tapi datang kerana satu jemputan, dan saya kira ini satu amanah daripada Allah sendiri. Allah mengamanahkan saya untuk memanfaatkan sedikit bakat yang Allah bagi supaya memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada yang mendengar mudah-mudahan. Kemudian saya rasa ada sebelah ni doktor juga deh. Doktor hati lah kot deh. Doktor hati kepada isteri. Subhanallah. Doktor cinta namanya. Okey, kemudian ada di sini ketua-ketua jabatan. Boleh angkat tangan ke ketua jabatan? Ke takut nak ngaku? Dan salah seorangnya adalah adik saya sendiri. Mana Ustaz Abdul Hadi? Nusuk. Masya Allah. Tu adik saya tu Ustaz Abdul Hadi. Allah Allah. Masya Allah. Subhanallah. Gana perangai ya? Boleh tak? Masya Allah. Ustaz Abdul Hadi. Nantilah kita ngopak sikit pasal dia dah. Kejap lagi dah. Dia adalah anak yang keempat. Anak yang kelima, minta maaf. Anak kelima. Okey, minta maaf Hadi. Anak kelima. Jadi adik-beradik, puang-puang laki, puang laki. Dia anak yang kelima. Dia ada kelebihan yang tidak ada pada adik-beradik lain. Adalah kelebihan dia tu. Nampaknya macam besya-besya tau. Memanglah kita semua manusia biasa. Jadi adinda yang tersayang ni, Abdul Hadi bin Harun ni, dia sebagai ketua unit, ketua jabatan integriti. Hebat sangat Adi. Dan kita faham integriti ni macam disiplin kan. Masya Allah. Integriti ni ada kaitan dengan sifat ihsan. Subhanallah. Sifat ihsan rasa dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak mampu merasakan kita melihat Allah. Bukan ketika solat saja, di luar solat lagilah kita kena bawa perasaan ihsan tu kan. Jadi ihsan itu lebih tinggi, lebih jelas, lebih merangkumi daripada perkataan integriti itu sendiri. Subhanallah, serta seluruh warga kerja tesis yang dikasihi Allah sekalian. Bersama dengan saya yang saya hormati iaitu encik suami yang tercinta belakang tu. Jangan tengok sangat suami orang. Okey, itu Encik Tengku Fazli. Lepas tu ada Ustaz Hazmi Dimash, mungkin ada yang kenal kawan-kawan dia kan. Turut sama, itu antara panglima perang kami lah. Dia ada bahagian jihad dia lah. Jadi kami datang tu dengan kuda perang dia lah, bukanlah kuda kami. Macam tu kan. Seterusnya ada bersama dengan tim Cik Syira. Comel pula duduk. Sila. Tak apa sebab dia nak kawan ni. Lepas tu ada Cik Aminah. Subhanallah ni mu'alaf 7 tahun dah lebih kurang. Memang staf kami ramai mu'alaf, staf lebih kurang dalam 32 orang. Jadi sebahagiannya ada ramai juga lah mu'alaf. Kemudian ada Ustaz Yazid dan juga Ustaz Isa, ada sama-sama ikut. Alhamdulillah. Jadi nak pergi patung dulu, boleh tak? Tadi tu bukan ceramah, mukadimah. Okey, pagi-pagi makan roti bakar. Apa khabar? Jawab dengan patung jugalah. Sudah.
baru tahu, rupanya dah erti sangat. Bukan tahu sangat. Okey. Jawapannya ialah tengah hari makan nasi udang galah. Alhamdulillah. Gitu. Petang makan minum petang dengan air sirap biji selasih. Saya nak ucap terima kasih. Pandai tak? Bijak tak? Dak bigi petang, lepas tu malam pula. Malam makan nasi dengan tahu. Saya nak wayak I love you. Tengok. Ada. Kau ada? Macam tu kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Syukur di atas pertemuan ini. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada tajuk kita. Tajuk kita adalah menjadi insan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi insan yang diredai oleh Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, wallahu alam, bila kita masuk dalam bilik kuliah ni tadi, dewan ni kan, lepas tu masing-masing duduk jauh-jauh gitu kan. Molek dah duduk jauh-jauh gitu tau. Kau puan kalau duduk dekat-dekat, dia bukan dengar ceramah sangat. Dia dengar puan bagus. Puan sinilah, ni cerita pasal puan dekat no jauh Zimbabwe ke. Kadang-kadang duduk dekat tu tau, lagi dekat-dekat gaji ni rupanya dia duduk tengok Lazada, Shopee, lepas tu tukar-tukar gambar. Saya kan, subhanallah, kita tahu wabak COVID-19 ni ada memberi 1001 dan lebih wallahu alam yang kita tidak terfikir hikmah yang begitu besar. Ialah bila jarak-jarak, bagaimana kan bila disebut jarakan sosial. Macam 2 hari lepas, bukan 2 hari lepas, semalam. Saya ada urusan dengan non-Muslim kan. Ada urusan dengan non-Muslim lah. Yang mana urusan tu sebab perlu berbincang. Tapi bagaimana bila daripada non-Muslim sebut, kita jarak. Jadi saya fikir, padahal penjarakan ni memang dah lama dalam adab, dalam akhlak, dalam bab muamalah Islam. Bila berurusan terutamanya dengan lelaki dengan perempuan, mesti ada satu jarak yang boleh selamat daripada fitnah. Dan kadang-kadang kita boleh lihat di mana-mana agensi, pejabat ke mana-mana ke, dalam bab muamalah, jual beli ke, kadang-kadang penjarakan tu tak ada. Dah hilang rasa sifat malu tu. Patutnya kalau nak berbincang lelaki perempuan pun memang jarak jauh. Lepas tu kurangkan bertetang mata. Lepas tu bila walaupun nak tunjuk ke, nak bincang ke, nak tunjuk kat laptop ke, pun ada jarak. Dan sepatutnya dikekalkan jarak itu selama-lamanya. Sebab bila kita melepasi batasan jarak itu, kita telah merobohkan sifat malu yang menjadi perhiasan utama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sebut sesungguhnya malu, lemah lembut itu perhiasan, menghiasi segala-galanya. Dan apabila dia dicabut, hilang sifat lemah lembut, sifat malu, maka ia merosakkan sesuatu. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu hadis Nabi, al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Jadi rupanya bila berlaku wabak ni, kita pun selalu diulang jaga jarak. Sebab apa? Takut wabak. Tetapi hakikat sebenarnya jaga jarak kerana takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda itu berlaku dalam pelbagai sudut. Bila berlaku wabak ni bukan pasal jarak je, macam-macam lagi. Bila bercakap tu kan bercakap apa yang perlu saja. Lepas tu dengan kita tutup muka dan sebagainya. Bila rupanya kita berada di tempat yang ramai, bila kita tutup muka, tutup mulut dan sebagainya, kurangnya beberapa sudut fitnah-fitnah tertentu. Wallahu alam, subhanallah. Jadi untuk tajuk redha ni, saya nak buka buku ni. Minta maaf, di tangan tuan-tuan puan-puan ada satu buku tu kan. Tapi saya sebenarnya nak merujuk buku Qalbun Salim, ditulis oleh Ustaz Muhaddir Haji Jol, disusun oleh Ustaz Muhaddir Haji Jol, syarah kepada Penawar Bagi Hati. Kita tahu kitab asal Penawar Bagi Hati adalah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Jadi Ustaz Muhaddir Haji Jol tahqiqlah kitab ni, disyarahkan lagi, keluarlah Qalbun Salim, jiwa yang sejahtera. Dan tajuk kita hari ini berkenaan dengan redha. Dan saya akan buka bab yang ke-9 dalam kitab ni sebab ramai juga yang membeli kitab ni. Jadi tadi tu kan saya sebut, kita mari hari ni mungkinlah dapat surah, ada yang terpaksa wallahu alam. Mungkin ada yang datang dengan tak ada expectation apa-apa, tak ada perasaan apa-apa, datang je lah nak jumpa Ustazah Asma. Contohlah kan, nak selfie. Wallahu alam apa jua niat. Tapi tolong letakkan niat kita adalah kerana ingin mencari redha Allah. Nak cari redha Allah, nak hidup dapat redha Allah.
kita datang pada pagi ini, antara niat-niat yang lain kita selitkan, ya Allah, semoga Engkau redha denganku, ya Allah. Semoga Allah pandang kita pada saat ini dengan pandangan redha Allah, pengampunan Allah, pemberian kasih sayang Allah, kurniaan Allah dan sebagainya. Subhanallah. Sekarang saya sedang membuka kitab ini. Mungkin ada orang ada kitab ni ya, iaitu bab 5, muka surat 533, bab yang ke-9, iaitu bab redha. Ketahuilah, redha dengan qada Allah erti merasa lapang dada terhadap apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak i'tirad, membawa maksud tidak mempersoalkan ataupun memprotes terhadap apa sahaja yang dilakukan olehnya kepada hamba-Nya. Itu maksud redha kepada Allah. Ketahuilah, redha dengan qada Allah bererti merasa lapang dada terhadap apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Lapang dada. Dan tidak i'tirad, mempersoalkan atau protes terhadap apa sahaja yang dilakukan olehnya kepada hamba-Nya. Saya nak cerita sikit. Kena cerita baru sedar. Dalam bulan lepas, kami ada buat program dengan mu'alaf di Banting, Selangor, Malaysia. Masa tu forum lah. Semua kehadiran dalam dewan tu lebih kurang 100 orang, semua mu'alaf. Kemudian saya forum bersama dengan mu'alaf yang pertama perempuan, mu'alaf yang kedua seorang pakcik baru masuk Islam 1 tahun. Saya tak ingatlah nama pakcik tu, tapi yang saya ingat nama dia adalah Bayu Malam. Namanya sebelum Islam, Bayu Malam. Betul tak Syirah? Bayu Malam tak? Betul, encik suami di belakang. Bayu Malam. Anggut je lah Okey, Bayu Malam. Macam tu lah, nama dia memang unik. Jadi saya duk panggil encik umur 60 lebih, dekat 70. Dia baru masuk Islam 1 tahun. Kemudian cuba cari dekat page Ustazah Asma. Encik Bayu Malam tu walaupun baru masuk Islam 1 tahun, dia punya azan menitiskan air mata kita. Sangat indah, seumpama seperti orang dah asal lahir Islam. Sebab apa? Dia sangat mencintai selepas walaupun baru masuk Islam 1 tahun. Lepas tu dia cerita anak dia baru masuk Islam 4 bulan. Dia cerita anak dia baru masuk Islam 4 bulan. Lepas tu kita terus panggil anak dia tu datang ke depan. Lepas tu anak dia pun marilah duduk depan, duduk sebelah kiri, duduk sebelah kanan. Yang lelaki duduk sebelah kiri, yang perempuan duduk sebelah kanan menantu dia. Lepas tu datanglah menantu ni duduk sebelah saya. Baru masuk Islam 4 bulan ni, umur lebih kurang 40 lebih. Mengenal Islam baru 4 bulan lebih. Tapi wanita ni dia pakai lengkap menutup aurat, dengan tudung yang labuh, dengan baju yang longgar, dengan siap stoken. Lepas tu tak silap saya, wallahualam saya lupa, dia pakai tak sarung tangan. Bukan kita kata sarung tangan wajib dah. Yang wajib adalah tutup aurat. Pakailah macam mana asalkan kamu menutup auratmu. Bukan kita kata stoken tu wajib. Kalaulah boleh tutup aurat selain daripada cara pakai stoken, dia lah ikutlah nak pakai macam mana pun. Kok pakai labuh, kok pakai boot kasut sampai ke siku, sampai siku dah. Sampai ke lutut ke, wallahu alam, macam-macam caralah kan. Jadi saya tanya dia satu soalan. Kamu baru masuk Islam 4 bulan. Kenapa kamu terus pakai macam ni? Tanya saya tu bukan mempersoalkan. Macam mana kamu boleh terus pakai macam ni? Sebab saya rasa macam saya dah berkawan dengan ramai mu'alaf sebenarnya. Ada mu'alaf 2 tahun tak boleh pakai tudung lagi. Ada mu'alaf lepas berapa tahun barulah boleh belajar menutup aurat dengan baik. Jadi saya jumpa baru 4 bulan, bagi pandangan mata kasar saya, dengan dia pakai dengan dah lengkap pada zahirnya, wallahualam di sisi Allah kita tidak tahu, tapi zahirnya begitulah yang Allah gariskan. Lalu dia jawab sepatah je. Sepatah je sebab dia memang malu-malu. Sebab orang baru masuk Islam tak reti nak cakap, baru 4 bulan. Lepas tu dia jawab satu patah saja. Dia jawab aurat. Subhanallah. Saya kata betul aurat, tapi macam mana boleh kuat? Perintah Allah. Tu je saya kata. Kemudian tak adalah, itu saja aurat dan perintah Allah. Saya kata ya Allah. Dan masa dia sebut tu, dia sebut dengan soalannya tidak ada nada berat. Saya kata susah tak pakai macam ni? Tidak. Dan dia tak rasa macam soalannya ayat tu macam
Soalannya setengah orang, tak apalah berubah perlahan, kau baru masuk Islam, takkanlah nak tu. Tidak, dia terus gunakan perkataan. Saya tanya kenapa? Aurat. Yelah aurat, tapi bukan senang nak terus pakai macam ni daripada kamu belum Islam, sebab ni free hair dan sebagainya. Ya, perintah Allah. Maksudnya lepas dia masuk Islam, Allah berikan dia bukan Muslim saja, bukan nikmat Muslim saja. Dia beri juga nikmat mukmin, iaitu orang yang yakin. Orang yang yakin buktinya adalah perbuatan, hasil. Itu menunjukkan orang yang yakin. Yakin tentang janji Allah, yakin dengan perintah Allah, yakin dengan larangan Allah sekian-sekian. Sebab itu ada di kalangan kita ni yang walaupun pada lidah kata yakin, tapi perbuatan tidak selari dengan keyakinan. Subhanallah. Saya baca tentang Nilofa contoh kan. Ini tak apa ya, kita sentuh sikit bab-bab gini boleh ya. Saya bukan nak sentuh bab furdah, tidak. Wallahu a'lam. Kita doakan yang terbaik. Dan kita tahu perbincangan tentang furdah ni bukan dalam bab aurat. Sebab wajah wanita itu bukan aurat, tapi dia perbincangan dalam bab perhiasan, bab tabaruj, bab menarik perhatian. Itu dalam satu bab yang lain. Walaupun ada setengah, ini perbincangan yang banyak khilaf lah. Kalau awak tanya ustazah pegang apa? Saya berpegang niqab dan furdah itu bukanlah wajib. Dan wajah wanita itu bukanlah aurat. Kecuali, itu ada pendetailannya lah, kecuali sekian-sekian. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf kalau silap. Sebab kalau kita letak wajah wanita itu aurat, maka terlalu banyaklah dosa-dosa yang sedang dilakukan oleh wanita. Ibu kita pun berdosa dan sebagainya. Kalau kita letak wajah wanita itu adalah aurat, ia bukan dalam perbincangan aurat, wallahu a'lam, ia dalam perbincangan dalam bidang, dalam bab yang lain. Cuma saya menarik sebab saya pernah, saya pun selalu mesej dengan Nilofa. Macam hebat je kan. Artis ni kan. Betul, kalau di IG tu selalu bukan selalu, tapi kerap jugalah bermesej. Bukan setelah dia berubah, sebelum tu lagi. Tanya khabar, itu ini, mesra jugalah. Dah pernah live bersama dengan Nilofa kan. Jadi, bila saya baca antara perkongsian dia akhir-akhir ni, dia kata, hidup dia memang ada semua. Ialah kemasyhuran, kecantikan, harta benda dan sebagainya. Tapi yang tidak ada adalah ketenangan. Betul atau tidak? Maksudnya yang tidak ada, ketenangan tu tidak ada. Tapi ketenangan, sebab ketenangan ini adalah kurniaan Allah yang mukmin, yang maha tenang, yang memberi ketenangan, nikmat daripada Allah. Tenang ini nikmat yang tidak boleh dibeli dengan seluruh isi dunia. Tenang ini boleh didapati dengan dua perkara. Mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ketenangan akan dapat daripada dua hak Allah terhadap kita. Bila kita merujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, ihfazillah wa iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Panjang lagi hadis tu. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Apabila kamu meminta pertolongan, minta tolong dengan Allah. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa maksud ihfazillah? Ini ada banyaklah perbahasan pendetailan alim ulama syarah. Dan antaranya adalah maksud jagalah Allah, maksudnya adalah kamu menjaga hak Allah ke atasmu. Maka kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga hak Allah ke atas kita, maka segala yang kita perlu, segala bahkan yang kita mahu, bahkan kita sendiri tidak tahu apa yang hakikatnya yang kita perlu, Allah akan sempurnakan. Tapi dengan syarat ihfazillah, jagalah Allah. Maksud jagalah Allah di sini antaranya adalah jaga hak Allah, disebutkan iaitu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Itulah hak Allah ke atas kita. Maka bila kita tunaikan, kita akan dapat penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, kita tahu tak berapa jumlah darah yang kita perlukan dalam tubuh badan kita? Tahu tak berapa liter? Ada yang tahu ke? Diukur ke setiap hari, cukup tak darah hari ni? Kita pun tak tahu. Tahu tak berapa jumlah oksigen yang diperlukan oleh tubuh badan kita? Tak tahu. Tahu tak berapa banyak air yang diperlukan oleh mata kita? Tak tahu kan? Kita tak tahu berapa banyak yang diperlukan.
Kalau kurang sikit je, mata kita jadi kering, sakit. Kalau terlebih, neleh air mata. Tu apa tu, air tubik tu, penang itu, dok terlebih air. Kita tahu tak berapa jumlah air liur yang ngam-ngam untuk mulut kita? Kita tak tahu. Tapi mulut kita sentiasa ada air. Kalau kering, kita tak boleh cakap. Kalau terlebih, neleh air liur. Tu apa tu, terlebih air liur. Tak ada di mana-mana. Nak sebutnya. Kita tahu tak berapa yang diperlukan oleh paru-paru kita? Paru-paru kita ni kan filter yang sangat hebat. Kalau filter aircon ni lama-lama memang kena servis lah. Aircon kereta, aircon rumah ke apa ke. Tapi paru-paru kita guna 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Siapa yang menguruskan paru-paru kita ni? Udara yang masuk begitu banyak beracun. Udara rokok lah, udara exhaust kereta lah, udara pencemaran daripada kilang lah. Tapi bagaimana Allah servis kita punya paru-paru? Maintenance ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai begitu sempurna, dan kita tak ada lah pergi jumpa doktor. Doktor, 20 tahun dah guna paru-paru ni, nak servis sikit. Nak cuci. Sebab banyak dah ni, sedut udara ni, kok lah rosak dah, kok filter nak kena tukar kerana tak perlu. Sebab itu kita sebut tadi tu, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga hak Allah, Allah akan menjagamu. Dan penjagaan Allah, apa yang kita tidak tahu dan apa yang kita tidak tahu. Dan bahkan kita sendiri tak tahu apa yang kita perlu sebenarnya dalam hidup. Kita tak tahu. Darah kita ngam-ngam je, tak lebih tak kurang. Sampai masa darah tu diperbarui, sel-sel darah dan sebagainya. Betapa Allah memberikan kita kecukupan, apa yang kita perlu, apa yang kita mahu. Bahkan kita sendiri tak tahu tentang diri kita. Tu cakap pasal diri sendiri tu. Pasal air liur kita, pasal air mata, pasal darah, pasal paru-paru. Tetapi bagaimana kita nak dapat penjagaan dengan kasih sayang Allah? Kalau kita berhujah lah, kita kata, dah orang kafir pun, Ustazah awak mati kafir pun Allah jaga kau tu. Adakah dia jaga Allah? Allahu Akbar. Di situlah ada perbezaan. Allah menjaga makhluknya, manusia, hamba Allah yang A, yang B, yang C berbeza. Ada yang Allah jaga dengan sifatnya Ya Rahman, yang Maha Pemurah. Dan kita tahu sifat pemurah Allah, Allah beri kepada siapa pun, siapa yang sujud ataupun yang mungkar, yang ingkar, siapa yang menyembah Allah, mengesakan ataupun yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sifat pemurah Allah. Dan kita pun tak minta pun Allah bagi, tak puji Allah pun Allah bagi. Kita yang protes selalu kepada ujian Allah pun Allah bagi. Bila diuji kerja banyak sikit, boh ni tak faham lah, dia tak ada anak kecil, tak faham ke kita ada anak kecil? Contoh je lah ya. Sini tak ada ni, semuanya Alhamdulillah boh ada kerja lagi dah. Mungkin gitulah dah. Alhamdulillah boh ni sikit je, ada lagi dah. Lepas tu due date sebenarnya 5 hari lagi, atau dah. Boh siap dah boh. Alhamdulillah siap dah. Siap dah cepat ah. Siap dah. Boh tengok pun molek. Boh ada kerja lain lagi dah. Kena saya tak boleh buang masa. Sebab apa? Dia rasa dia dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lah, subhanallah. Apa sebut gitu tadi tu? Apa kaitan? Jadi tak ingat pula. Okey, kita sambunglah sikit dah. Saya nak cerita saya Niloufar tu, antaranya Niloufar kata, yang tidak ada adalah ketenangan. Dan dia cuba cari ketenangan tu dalam pelbagai cara. Dan dia tahu sebenarnya, tapi cuba menafikan. Sebenarnya semua manusia, dia ada satu suara, tapi suara ni sangat halus dan selalu ditekan, selalu ditenggelamkan oleh hawa nafsu. Suara apa? Suara rohani kita. Yang mana roh kita ni, kita tahu di alam roh. Ada ulama kata kita berada di alam roh 30 tahun, ada 40 tahun. Wallahu alam. Alam roh kita dah berada sekian lama, dan di alam roh semua roh mentaati Allah, memuji Allah, mengesakan Allah. Kemudian kita berpindah ke alam rahim. Subhanallah. Lalu bila kita berpindah ke alam rahim, kita masih lagi memuji dan mentaati Allah. Bayangkan ya, hebatnya kita berada di alam rahim, tidak ada udara tapi boleh bernafas dengan baik. Kita tidak ada cahaya tapi boleh hidup dengan baik. Dan kita hidup dalam air ketuban tapi tidak lemas. Dan bagaimana daripada seketul darah beku, akhirnya Allah beri kita rizki yang cukup sehingga lengkap mata, hidung semua. Allahu Akbar. Subhanallah. Ketika berada di alam rahim, kita masih lagi hamba Allah yang taat. Tetapi sebaik manusia keluar ke alam dunia, ketika masih bayi, semua masih lagi taat kepada Allah. Ketika bayi, kita kan tidak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Sampai sekarang pun la haula wala quwata illa billah. Tapi apabila kita keluar daripada perut ibu kita dalam keadaan tidak berdaya,
Kalau baby kan saya nak tanya, kita nak tanya, kalau budak lah kan, beranak lah, kita beranak, lock lah anak kita tu situ, boleh hidup tak rasa? Boleh hidup tak? Baby lepas keluar pada perut mak, boleh tak ngakak cari makanan? Tak boleh kan? Kalau anak kucing, boleh tak ngakak? Pernah tak tengok kucing beranak? Pernah tak jadi bidang ke kucing? Saya sebab memang membesar, mak ayah memang suka pega kucing. Dia satu suka, kedua macam jadi tanggungjawab pula lah ke mak ayah tu. Mana-mana kucing mari rumah, kalau mari rumah kat Batu Nang tu, Adi tahu Adi mana Adi? Memang banyak kucing. Adi antara yang ni lah, mak suruh lah, wi makanan ke kucing Adi. Bersih berok kucing Adi. Alih kucing tu kucing beranak tu letak dalam kotak. Saya ingat daripada kecil. Daripada kecil dia latih mana? Jaga kucing, basuh berok kucing, tahu tak berok tai kucing busuk, tahu? Tahu tak? Ya. Tapi rupanya kan bila saya belajar, bila menguruskan benda-benda kotor, benda-benda najis macam ni kan semua kan, dia macam mendidik diri kita, menyucikan diri kita yang busuk hati apa semua. Kita buat benda-benda seumpama itu, menguruskan binatang. Rumah kami ada 2 binatang lah. Satu kucing, kedua arnab. Ada got belakang rumah tu, arnab sampai 20 ekor, 30 ekor, memang ramai. Dan arnab ni memang dia berok tu memang ikut suka hati dia lah, dah nama pun binatang. Memang banyak-banyak. Dan kita kadang-kadang kena kaut tahi tu pergi buang. Lepas tu wi makanan, wi minum, jaga binatang lah. Lepas tu bak jaga kucing. Kucing kat rumah Batu Nang ni tak jauh dari pasar. Jadi orang banyak buang kucing kat pasar kan. Jadi kucing-kucing ni mungkin ia cakap sama-sama dia. Dia menyebarkan berita kalau nak makan sedap mai kat rumah ni. Tapi sebab mak ayah memang beli makanan khas ke kucing, ikan. Bukannya sisa makanan tak. Beli ikan kat pasar, simpan khas sampai mak kata okey ni ikan ke kucing. Banyak ke kucing, kalah dengan ikan ke manusia. Sebab kucing amat rebuh patui makanan. Lepas tu apa ni gitulah kalau sakit ni. Padahal bukan kucing comel-comel ni. So nak cerita benda. Nak cerita benda. Sebab apa sebut asal kucing? Oh ni Laufa. Ketenangan. Lepas tu apa sebut asal kucing? Wi makan. Keyakinan. Bersihkan diri. Ifazillah ya fazka. Oh tu ngundur. Okey tak apa. Tapi nak kabarnya dia sebut, saya suka perkataannya Rafa kata rupanya ada lagi walaupun cari tenang apa semua yang tak jumpa, yang tak buat adalah tidak meninggalkan larangan Allah. Sebab masa saya live di bulan Ramadan, bila Nilofa share amalan zikir dia sangat hebat. Maksud dia amalkan zikir yang begitu banyak dan pernah dia kata kadang-kadang waktu dia keadaan susah, sukar dia boleh zikir sampai berpuluh ribu kali sehari. Bukan ribu. Istighfar, salawat. Dia kata masa tu mak dia kata, masa tu dia sedih, dia ada masalah besar. Lepas tu mak dia kata, Nilofa zikir. Sebab mak dia panggil dia love. Love, zikir. Banyakkan istighfar, banyakkan zikir. Dia kata, aku nak cubalah. Sebab mak ni kata zikir. Dia kata nak cuba sejauh mana zikir betul-betul boleh menyelesaikan masalah dia. Yelah masa tu mencuba dalam keadaan bukan dengan ada keyakinan. Tapi itulah antara titik permulaan dia kan. Lepas tu dia kata dia zikir. Daripada satu hari 1,000 pergi kepada belas ribu kepada puluh ribu. Maksudnya dia ada kan zikir digital ada kan. Dia buat. Dia kata, Ustazah, saya ingat masa perkongsian tu, dia kata, Ustazah, yang saya dapat ketika itu adalah hati yang rasa lapang. Sebab rupanya ujian tu menyempitkan hati saya, dan hati saya jadi rasa lapang, walaupun masalah tak selesai, macam dah selesai. Faham kan maksud dia? Faham kan maksudnya? Kita ni kadang ujian tu bukan besar sangat. Tapi sebab hati kita sempit, dengan ada banyak dosanya, kecintaan pada dunianya, hawa nafsunya, sampailah bila ujian masuk, menyempitkan dada kita sampai kita rasa gelak dunia. Padahal bila keluar daripada rumah tengok ke langit, ya Allah, besarnya keagunganmu ya Allah. Sebab itu kan bila kita baca satu firman Allah tentang bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kisah yang dirakam dalam Al-Quran. Bila Nabi Muhammad semakin teruk diejek tentang apa?
Ketika itu orang kaum musyrik mengejek Nabi Muhammad mengikut petunjuk Yahudi. Sebab ketika itu kiblat masih lagi di Baitul Maqdis. Dan mereka kata ikut petunjuk telunjuk Yahudi, ejek sekian-sekian, sembah gini. Dan ketika kesedihan yang memuncak, apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad memandang ke langit. Memandang ke langit, sikit-sikit pandang ke langit. Saya tak ingat ayat mana, surah mana, tapi baru je baca dalam beberapa hari lepas. Kemudian Allah pun berfirman dalam ayat tersebut, Allah beri gambaran, kamu memandang berkali-kali ke langit, lalu Allah menurunkan satu ayat yang menenteramkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada orang kan tengah ada masalah susah hati apa semua, kita pun pergilah keluar tengok langit Allah yang tinggi, baru kita rasa sebenarnya dunia ini sangat besar, sangat luas. Ujian itu telah menyempitkan diri kita, menyempitkan hati kita. Dan rupanya bagaimana nak melapangkan kembali, tidak ada cara lain. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya sahaja dengan mengingati Allah, zikir. Zikir pada lidah, zikir pada hati, zikir pada perbuatan, tatmainnul qulub. Jiwa kamu akan tenang, jiwa kamu akan lapang. Subhanallah. Tetapi ada orang ya masa zikir tu dia tenang, lepas dah zikir tak tenang. Sebab apa? Masa zikir tu dia sedang memuji Allah. Tetapi apabila dia di luar daripada zikir, dengan pakaian contoh mendedahkan aurat, minta maaf saya selalu sebut bab pakaian, janganlah kecil hati ya. Sebab kita orang perempuan kan, sebagai peringatan bersama. Sebab itu alim ulama sebut begini pasal zikir ni. Zikir, apakah maksud zikir? Ada banyak sangat pengertian. Salah satu zikir adalah, maksudnya adalah apa-apa perbuatan yang mentaati Allah itu zikrullah. Apa-apa perbuatan yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah itu adalah maksiat kepada Allah. Jadi rupanya muslimat sekalian, kita keluar daripada rumah pagi tadi kan, keluar dari rumah balik pukul 5 dalam keadaan kita menutup aurat. Bapa sebab puan, sebab orang lelaki biasa tak ada masalah pasal aurat ni. Tengok molek lah ke, lengan panjang padahalnya orang lelaki ia bukan aurat tangannya. Pakai seluar molek. Yang menjadi cabaran untuk menjaga aurat wanita lah, walaupun lelaki ada auratnya juga. Orang lelaki boleh tak pakai ketat? Pakai ketat gelemak, seluar pun ketat. Apa hukum lelaki memakai pakaian ketat sehingga menampakkan aurat, lekuk-lekuk badan? Hukumnya juga adalah haram. Walaupun ada pendapat menyebut keadaan sekian-sekian makruh, tetapi ia memang sangat dekat dan boleh jatuh haram. Seorang lelaki berpakaian ketat gelemat, ketat lagi, gelemak lagi. Tu sedap cakap ganu. Ganu ni memang bahasa nekang-nekang. Taukid tu kuat kan? Taukid tu kuat. Kawan-kawan, sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Masya Allah. Bahasa ganu. Ni sebab ni dengar ni saya nak cakap bahasa ganu ni. Ganu ni bahasa antarabangsa. Tiba-tiba saya duduk di Terengganu ya, tuan-tuan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian. Bahasa dia macam bahasa dok cukup makan gitu. Bukan dok cukup makan. Contoh gini ya. Manis, kalau orang luar, air ni manis lah. Sebenarnya faham dah manis. Kita apa? Manis leteng. Nak tambah juga manis leteng. Betul tak? Pahit. Pahit. Contoh kopi ni pahit lah. Itu orang luar dia gitu je lah. Kalau ganu pahit, pahit lepang, manis leteng, tawar hebek. Lagi mana lagi? Tinggi sayur. Pendek gendak. Pendek ketak. Lagi? Marah hanya. Benda lagi? Tiba-tiba duk ingat. Masya Allah. Macam-macam lah. Jadi gitulah orang Ganu ni kan, kalau kita cakap Ganu orang tak faham, patut saya cakap luar. Janganlah pula rasa macam ni ustazah ni cakap duduk orang Ganu, jumpa orang Ganu cakap luar. Tak faham benda. Kalau bahasa Ganu contoh sebut apa yang saya nak tekankan di sini, jadi faham dah, salah faham dah. Sebenarnya apa yang nak ditekankan, apa yang nak ditekankan, kan? Kalau bahasa Ganu apa yang saya nak tekankan, dia jadi faham. Terkakanglah pula. Faham tak? Jadi sebab itu kita guna je lah bahasa buku. Subhanallah. Jadi saya nak baca satu hadis Nabi SAW. Imam Al-Muhasibi berkata, redha ialah hati tetap tenang dengan apa yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Redha ialah hati tetap tenang dengan apa yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Allah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, redha adalah pandangan hati terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala yang kekal untuk hamba-Nya, iaitu menjauhkan diri daripada marah. Sayyid berkata, redha ialah berhati lapang ketika menerima pahitnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ada macam-macamlah definisi tentang redha. Tapi sekarang saya nak berkongsi satu hadis kudusi. Hadis ni saya banyak kali dah baca, dan ustaz kita kan, kita ada orang-orang alim di sini, dia lagi bila baca orang alim lagilah mendalam maksud dia. Subhanallah. Hadis kudusi, Allah Subhanahu taala berfirman. Cuba kita dengar. Kalau kita fahami betul-betul, kita akan rasa gemetar di hati kita, sebab ini adalah kata-kata daripada Allah. Bila sebut hadis kudusi, kita tahu ia adalah firman Allah. Tapi ia datang, ia melalui hadis Nabi SAW. Dan dinamakan hadis kudusi, bukannya Al-Quran, tapi ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi firman Allah dalam hadis kudusi yang berbunyi, "Man lam yarda bi qada'i wa yasbir ala bala'i falyaltamis rabba siwaya." Sadaqah Rasulullah, sadaqallahul azim, dan juga sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, sesiapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku dan tidak sabar atas cubaanku, maka carilah Tuhan selainku. Allahu akbar, subhanallah. Pernah dengar tak hadis qudsi ni? Bagaimana Allah sebut, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku, tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku, perintah dan laranganku, dan tidak sabar atas cubaanku, ujianku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Allahu akbar, subhanallah. Na'udzubillahi min zalik. Ia adalah satu saya tidak berani untuk syarah, subhanallah, walaupun kita bolehlah bagi tamsilan, bagi contoh-contoh, ibarat-ibarat. Tetapi na'udzubillah, bimbang sangat, takut tersilap. Sebab itu adalah firman Allah, bagaimana Allah menempelak kepada manusia yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakam Allah, kemudian tidak redha dengan ujian Allah. Allah sebut apa? Maka carilah Tuhan selain daripadaku. Seumpama Allah tidak mengaku dia adalah hamba Allah. Allah seumpama bila Allah sebut carilah Tuhan selain daripadaku, na'udzubillahi min zalik, seumpama kita ini lari daripada lingkungan pandangan Allah, rahmat Allah, na'udzubillahi min zalik. Bayangkan macam ni lah, dulu kan saya kerja sebagai perunding cara rumah tangga. Memang dia tidak akan menyamai pun dengan hadis kudusi ni, cuma mungkinlah ia membantu sedikit kefahaman kita. Contoh, bila datanglah suami isteri datang bergaduh kan, dan saya jumpa ramai sangat wanita, minta maaf, ramai wanita yang tidak bersyukur kepada suami. Dan ini disebut dalam hadis yang sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para wanita, aku melihat ramainya di kalangan ahli neraka itu, di kalangan kamu wahai para wanita." Tapi di situ kan banyak perbahasan ulama juga tu. Sebab Nabi tak sebut pun paling ramai dalam syurga tu lelaki, tak ada. Sebab itu ada yang para alim ulama sebut, wanita ramai di neraka, wanita pun paling ramai di syurga. Sebab memang wanita paling ramai. Jadi dua-duanya ramai. Di neraka pun ramai, di syurga pun ramai. Bukan maksudnya di syurga tu sedikit. Wallahu a'lam. Tapi ketika Nabi menukilkan hadis tersebut, Nabi menyebut, Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat wahai para wanita, kamulah jumlah paling ramai, yang paling ramai di neraka. Lalu sahabat bertanya. Sahabat bertanya, apakah yang dilakukan oleh wanita tersebut? Lalu Rasulullah pun menjawab, wanita-wanita ini dia bukan tidak mensyukuri Allah. Maksudnya bukan wanita yang teruk ke, bukan wanita yang dahsyat sangat ke, tetapi dia tidak mensyukuri suaminya. Dan apabila dia tidak menyukai satu perkara, ini Nabi sebut ni, apabila dia tidak menyukai satu perkara pada suaminya, maka dia melupakan kebaikan suaminya. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Adakah kita tergolong di kalangan wanita ini? Yang mana Nabi ceritakan gambaran ciri-ciri wanita ahli neraka. Wanita ahli neraka ciri-cirinya adalah tidak mensyukuri kebaikan suami, membawa maksud jika adalah kekurangan suami,
adalah kesilapan suami, lalu dia melupakan segala kebaikan suami. Bukan saya kata orang lelaki tak mempunyai sikap begitu. Sebab biasanya ujian lidah ni, mulut lembek ni orang puang. Betul tak mulut lembek? Istilah orang Ganu kata mulut lembek. Sebab orang puan ni dia main dengan emosi tu kan. Bila dia sedih, bila nak marah, dia main emosi. Dia guna ayat, contohlah dia kecil hati dengan suami. Padahal suami dia sebelum ni molek. Tapi adalah benda kecil hati. Dia keluar ayat tu, masa saya jadi pengundi rumah tangga lah, nikah 20 tahun. Isteri ni bila keluar ayat tu, memanglah sedap orang puan berbunga-bunga. Ustazah, saya bukan tidak redha Ustazah dengan ujian Allah. Oh puang, memang pandang. Bunyi macam, ui sejuk hati dengar. Saya bukan tak redha Ustazah dengan ujian Allah. Tapi Ustazah, daripada awal kahwin sampai sekarang, ujian Allah terhadap saya melalui suami tak henti-henti Ustazah, tak henti-henti. Tak habis-habis Ustazah, suami saya ni menguji sabar saya Ustazah dengan muka. Sebelum cakap tu tarik nafas dulu. Ustazah, kita faham dah tu. Sebab saya kerja pun dia rumah tangga, dengar masalah dua rumah tangga. Bila keluar tu kan, wak sedih belaka lah, wak sedih belaka. Lepas tu saya tanya, okey puan, ya Allah sedihnya sepanjang 20 tahun. Ya Ustazah, 20 tahun Ustazah. Bukan waktu sekejap Ustazah. 20 tahun saya sabar dengan suami saya. Gitulah dok. Allahu Akbar. Lepas tu saya kata, puan, saya tanya soalan mudah-mudah je. Pernah tak suami wak alik goreng pisang? Apa Ustazah? Macam pelik tiba-tiba. Dia tengah menghayati ni kan, kesabaran dia kan. Pernah tak? Saya minta maaf, saya nak tanya persoalan. Ya Ustazah, sila-sila, boleh-boleh. Pernah tak suami bawa balik goreng pisang? Adalah juga, ada Ustazah bawa balik goreng pisang. Pernah tak suami tolong macam jemur kain ke? Pernah. Pernah tak suami macam tolong bawa pergi belanja makan ke? Pernah. Ada tak suami bagi hadiah hari lahir? Adalah, ada. Ada tak beli baju ke? Ada. Dah tadi puan cerita sedih belaka. Macam tak ada langsung lah memori yang manis dengan suami. Macam suami ni tak ada kebaikan lah. Macam suami, ya puan ni hidup menderita. Saya nampak puan pun molek pakai tudung semua, akan sehat molek ni. Tak amari kuku kering, hidup menderita, muka cekung ke apa. Tengok handbag pun molek, nampak kasut. Maksudnya sebenarnya bukanlah saya nak nyanyi ke dia, bukan nak pelik. Masa tu nak sedarkan puan berhati-hati. Dalam kita sibuk menghitung kekurangan, kesilapan, aib suami, jangan sampai kita tergelincir menjadi sifat wanita ahli neraka. Kerana Nabi sebut, bila soalan sahabat Nabi tanya, kenapa wanita tersebut masuk dalam neraka? Kerana dia tidak mensyukuri suaminya. Apabila ada perkara yang tidak suka pada suami, dia melupakan segala kebaikan. Nah, ramai hari ni orang perempuan bersikap begitu, dan saya saksikan di hadapan mata saya. Sebab dia mari masa tu tengah sedih. Macam-macam ceritalah sedih tu. Suami ada perempuan lain ke, suami curang tu samalah, suami sekian-sekian ke, apa-apalah yang berlaku yang menyebabkan dia tak boleh terima ujian Allah pada saat itu, maka dia pun menghimpunlah segala keburukan hingga melupakan segala kebaikan. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Orang lelaki pun ada kawan gitu, tapi saya jarang sangat. Itu pengalaman saya. Jarang saya jumpa orang lelaki yang cakap banyak. Ustazah, saya nak cerita ni pasal isi saya ni, A, B, C, D, Z. Habis Z, habis dah urut Ustazah, kita sambung Roman pula. Contoh kan. Tapi kalau orang puang, siap lah. Sungguh. Na'udzubillahi min zalik. Sebab apa? Tengok hadis Nabi tu, Nabi sebut apa? Sekiranya sesiapa yang tidak redha dengan ketetapan hukum hakamku dan tidak redha dengan ujianku, maka carilah Tuhan selainku. Na'udzubillahi min zalik. Nampak benda tu macam kita tak tergolong kot di kalangan yang tidak redha dengan ujian Allah. Sebab itu bila saya tanya balik, puan sebenarnya kan tak redha dengan ujian Allah. Saya bukan nak khabar saya ni seorang redha dengan ujian Allah. Saya pun, puan-puan, tuan-tuan, muslimin muslimat sekalian, setiap hari berjuang untuk redha dengan ujian Allah. Ni kan nampak solehah belaka ni, nampak solehah belaka. Cubalah kalau kita ni pegang steering. Masa tu jadi tak soleh-solehah lagi. Ni kan dalam majlis ilmu, duduk molek, sopan, nampak redha belaka ni. Redha je lah, dengar je lah ceramah ustazah ni. Lepas tu tengok jam berapa minit lagi tau, redha je lah. Nampak juru boleh duduk lama-lama lagu ni. Agak-agak kalau baca Quran boleh tak 2 jam baca Quran? Boleh tak sejam? Oi berat. Betul tak? Rasa ngatuk lah, mari itulah inilah. Tak nak sebutnya masa ni nampak lah ni kan, kita ni nampak macam soleh-solehah.
Tapi kita cuba bayang kita pegang steering. Maksudnya bila bawa kereta, bagaimana akhlak kita bawa kereta? Kan bagi signal kiri kanan tu macam kita cakap sebenarnya nak lalu, nak pergi kanan. Macam kita lalu depan orang lah, tumpang lalu. Tapi dokkanlah kita nak cakap gitu, buka pintu, nak lalu ni, nak pergi kanan, nak pergi kanan. Jadi signal tu lah akhlak kita di jalan raya. Jadi signal tu akhlak nak kabur, nak minta izin nak pergi kanan. Lepas tu nak pergi kiri, contoh. Lepas tu dekat traffic light sekian-sekian. Ada orang bila pegang steering je, dia hilang dah akhlak dia. Hilang dah kesolehan dia. Dia hilang dah adabnya. Bila bawa laju sampai membahaya bukan nyawa dia je, nyawa orang lain contohnya. Kemudian bila orang depan tu tak wisi gena, hong hong hong, masa tu baru tahu. Sebenarnya sepanjang perjalanan kita tu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui pantaran semua orang-orang keliling kita ni. Betul kan? Angguk je lah ustazah dok masuk dah ni. Pukul berapa dah ni? Masya-Allah. Okey, bila sebut hamba Allah yang mendapat redha Allah, samalah kita ni. Contohlah lepas ni habis kuliah ni kita buat benda, masuk kerja tak? Betul kan? Bila masuk kerja, kita duduk kat meja, ada banyaklah kerja-kerja. Kerja tu kerja ni. Ada pekerja ni, mulut dia merunguk je. Kami, contohlah di pejabat, kita ada pekerja lebih kurang 32 orang. Kita boleh tengok perbezaan di antara pekerja. Ada pekerja yang sangat cemerlang, wallahualam pada zahir kita cemerlang. Bila kita bagi tugas, dia tidak pernah cari macam alasan. Dia tak pernah cari alasan. Walaupun kadang saya sendirilah test. Saya ada unit penyelidikan. Kita ada unit dakwah dan kebajikan. Kita ada unit media. Kita ada unit ekonomi. Antara unit paling tough di bawah saya adalah, di bawah kami, tapi khusus pada saya lah, ada unit penyelidikan. Kadang saya bagi tugas ada 3 orang perempuan. Dia nak cari gak lelaki tapi susah nak jumpa. 3 orang bukan task senang-senang. Saya kata siapkan sekian-sekian dalam tempoh 1 minggu. Lepas tu saya tahu dan dia kata, walaupun saya nampak mustahil, tapi dia jawab, insyaAllah ustazah, boleh kan ni? Boleh, insyaAllah kami boleh buat. Tapi ustazah bagi kami 5 hari 5 malam dan kami duduk di satu tempat. Dan kami akan cuba siapkan dan kami tidak diganggu oleh sesiapa. Saya pun kata okey, 5 hari 5 malam, dia duduk di hotel bajet murah je. Duduklah 3 orang tu dengan tepat pusat sumber yang dia perlukan. Tapi saya suruh siapkan satu buku. Buku tu punyalah saya dah draft gini-gini, adalah rujukan sekian-sekian. Lepas tu apa yang saya dengar bila saya tanya, kamu tidur pukul berapa? Saya tidur pukul 3 ustazah. Kamu pukul apa? Berapa sehari? Sebab saya letak due date tu sekian. Dan tidak ada pun perkataan, ustazah kami tak mampu ustazah. Masuk hari ketiga ke contoh kan. Masuk hari keempat, masuk hari kelima, saya tanya macam mana dah siap? Ustazah kami mau 1 hari lagi. Tak balik. Dia orang yang minta, bukan saya. Maksudnya dengan tak balik dengan ni, masa tu saya kata subhanallah, memang kita minta dengan Allah, kita cari berilah di kalangan ni orang yang benar-benar faham nak buat kerja. Kerja nak siapkan buku ni bukan buku biasa-biasa, nak jadi rujukan. Dan kita kata apa yang kamu buat, usahakan memang manusia tak tahu awak tak tidur malam. Dan sekian-sekian, tetapi kalau buku ni bermanfaat sampai hari kiamat, kamu dapat pahala yang mengalir tanpa henti. Kalau nak ikutkan dengan gaji dia beri, tak padang. Tak padang dengan apa yang dia buat. Tapi sebab apa? Ada konsep amanah ini datang daripada Allah, ada konsep redha. Yang tu kita tanam. Saya tak tahu suasana di pejabat tesis macam mana. Tapi di pejabat kami, ini bukan cerita nak bangga diri ke tak, nak share. Dan benda ini kami ni nampak perubahan yang besar kepada etika, disiplin pekerja. Walaupun tak nampak sekali secara langsung. Setiap pagi kami berkumpul di satu bilik mesyuarat. Kita ada pejabat besar jugalah kan, kita buka 2, kita ada 6 lot. Kemudian ada satu bilik mesyuarat boleh muat semua orang. Okey, semua paskap pukul 8. Tapi ada yang datang pukul 7 suku. Awal. Sebab kami kadang-kadang sampai pukul 7. Kami nak tengok siapa mari awal. Ada yang datang 7 suku, ada yang datang 7.30. Jarang sikit saja yang datang tepat-tepat pukul 8. Paling lambat pun 10 minit pukul 8 gitulah. Kami tak pernah wajibkan dia orang mari awal. Dan staf kami bukan dekat. Ada yang berulang daripada Kelang ke Seremban ni. Jauh kalau tahu. Ada yang daripada Sungai Buloh, ada daripada Gombak setiap hari, ada daripada Melaka, ada yang daripada Tampin. Maksudnya perjalanan mereka ni sejam setengah tempoh jam, tempoh ni. Dan itu kehendak mereka. Bila kita tanya sanggup ke berulang? Jauh ni, bukan hari-hari ni. Tolak selepas subuh, lepas je solat subuh di masjid, terus tolak sekian-sekian.
Subhanallah. Mari awal tu bukan orang awak dekat. Orang awak jauh mari awal. 7 suku sampai dah. Daripada Gombok, Sungai Buloh, 7.30 dah sampai. Padahal Pashkat pukul 8. Betul kan? Saya bukan nak cerita pasal bagaimana attitude pekerja tu. Tapi yang mana kami nampak daripada awal kita usahakan dan jadikan disiplin wajib. Setiap pagi masuk ke pejabat, wajib semua berkumpul di satu bilik dan baca Al-Quran 4 muka surat. Memula 2 muka surat, tapi masing-masing rasa tak puas. Baca 4 muka surat daripada Al-Baqarah, sekarang dah juzuk ke berapa dah. Maksudnya 4 muka surat, kemudian baca terjemahan. Wajib baca terjemahan. Dan daripada terjemahan tu gilir semua orang baca sampai habis 32 orang ni. Dengan tukang jahit, dengan apa semua mari belaka. Jadi duduk dan terjemahan tu bergilir 2 ayat seorang. Dan habis tu setiap hari kita akan kupas lah. Kita akan pilih 2 orang untuk kupas daripada ayat yang kita baca tadi. Jadi bergilir-bergilir. Setiap pagi begitu. Subhanallah. Dan kita kata insya-Allah apa yang kita usahakan ni walaupun kita tak nampak secara drastik, tetapi percayalah ia akan mengubah suasana hati kita. Dan bila suasana hati kita berubah, mulakan perkara pertama di alam pekerjaan sebelum mencari rezeki, kita cari kalamullah dahulu. Kita menghayati kalam Allah dulu. Kemudian lepas itu begitulah beberapa bulan, sebab kita baru start dalam start bulan 3 hari tu, dan kita nampak beberapa disiplin yang sangat luar biasa. Bukan kita paksa sebenarnya. Kadang pukul 1 hingga pukul 2 waktu rehat, dia orang tak nak rehat, kami tutup lampu. Kami kata rehat dan pastikan solat memang berjemaah. Kita ada di bawah tu dewan, solat berjemaah di bawah. Lepas tu bila balik kami ada masalah. Pukul 5 sepatut semua balik. Hanya sikit sangat yang balik, ada yang sampai pukul 6, sampai ke 7, ke 8. Lepas tu kita akan pastikan, kata jangan sampai tanggungjawab kamu di rumah terabai. Tolong balik. Sampai kita tutup lampu, kita kata balik. Dan memang kerja banyak. Tak tahu macam mana kerja banyak. Padahal syarikat swasta tau. Padahal Ustazah Asma, okey, ada syarikat gini, ada unit penyidikan, ada unit dakwah kebajikan, kita ada NGO. Tapi kerja terlalu banyak dan tanpa kita minta staff, maksudnya pekerja secara sukarela melakukan pengorbanan. Sebab apa? Kita tanam konsep kerja ihsan. Allah lihat kamu buat semua kerja ni, manusia tak puji. Orang nampak puji Ustazah Asma, nampak ceramah sekian-sekian. Tapi orang tak tahu siapa di belakang Ustazah Asma. Tapi saya mungkin kalah dengan ujian apa? Riak, takabur, ujub, sum'ah. Selalu orang puji. Riak dengan diri sendiri. Tapi kamu, orang tak tahu kamu yang buat kerja di sebalik. Kamu lebih selamat daripada ujian-ujian ini. Mungkin esok kamu yang menarik saya tangan. Dan apa yang kamu buat, kamu mari awal ke, kamu balik lambat ke, Allah yang melihat. Dan ganjaran itu bukan kami yang bagi. Sebab gaji kami tak mampu nak naikkan. Sebab gaji sekian-sekian. Tetapi ganjaran itu, faman ya'mal misqala zarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan sebesar biji zarah pun kebaikan, akan diberikan ganjaran. Masya Allah. Apa kaitan untuk menjadi hamba Allah yang diredai itu kan? Kenapa Ustazah cerita pasal tu? Ustazah nak peli suasana kerja di tesis ke? Tidak. Bukan saya nak peli, saya pun tidak ada maklumat apa-apa. Tetapi konsep bila kita sebut kalimah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kami suami isteri pernah berada di negara Mak Saleh, negara bukan Islam. Di Australia beberapa tahun sebab suami sambung belajar. Dia buat PhD di sana, bidang chemical engineering. Bagaimana kami melihat orang bukan Islam, tapi bila belajar, contohnya buat PhD, non-Muslim. Tapi bagaimana dahsyat dan teruknya mereka non-Muslim belajar, buat research, buat kajian, sampai mereka tu tak makan, tak minum, tidur begini-begini dahsyat. Sampai saya selalu dengar apa orang Islam yang belajar sama PhD, dia kata mereka tak boleh kejar cara orang bukan Islam menuntut ilmu. Ketekunan, pengorbanan, perjuangan, sekian-sekian. Dan bagaimana knowledge mereka yang jauh begitu banyak, bagaimana cara mereka menghafal sesuatu fakta, bagaimana kemasnya kerja mereka dan sebagainya. Contoh mereka jaga makanan, pengorbanan mereka jaga makanan contoh. Hari tu kan saya dengan Uncle Kuang, macam-macam cerita lah. Ada Uncle Kuang tu kan, Uncle Kentang tu. Kami masa sebelum itu cerita di Australia kan. Tapi saya nak cerita orang bukan Islam tapi buat kerja amal banyak. Uncle Kentang tu, tahu kan? Yang mana ada NGO tolong orang susah seluruh Malaysia tu, carilah Uncle Kentang. Masa kami makan malam dengan dia, dia order lah mi bandung. Tapi dia minta dengan orang 3 mangkuk. Dan dia bagikan mi bandung tu kepada 3 portion yang kecil. Lepas tu dapat portion dia, mangkuk kecil. Mangkuk paling kecil, sup paling kecil. Lebih kurang 3 sudu je untuk makan. Dia kata, saya kalau malam makan 3 sudu saja.
Saya kata kenapa? Sebab mau bangun awal pagi. Pukul 4 pagi mesti bangun, Ma. Pukul 4 pagi dah kena bangun, pukul 5. Kenapa Uncle bangun awal pagi? Pagi-pagi kita semangat, pagi-pagi kita sehat, kita banyak kerja mau buat. Dan setiap pagi bila saya bangun, ini orang bukan Islam ya. Cuba tengok forum saya dengan dia. Dia cakap sebab kita banyak mau buat banyak benda. Bila kita dikurniakan oleh Tuhan satu hari yang baru, mulakan dengan awal pagi dan syukur kepada Tuhan bagi hari yang baru, sebab kita ada tambahan satu hari lagi untuk mencantikkan kubur kita. Jadi Tuhan, dia tak sebut Allah lah, Tuhan bagi satu hari lagi untuk kita buat yang terbaik pada hari ini. Jadi mesti mau bangun pagi awal-awal. Kita pujuk, alah Uncle tak apalah, ini malam je, Uncle kan lapar. Sebab dia bagi tahu kami ketika tu, bila nak sampai ke pejabat kami, dia bagi tahu awal, kami lapar, kami belum makan. Jadi bila sampai je, kita terus bawa kedai makan di sebelah pejabat je. Dah kita faham dia lapar, ingat nak makan banyak. Tapi dia kata, oh tidak, malam tak boleh makan banyak. Sebab kalau makan banyak, susah nak bangun awal pagi. Elok bangun pukul 4 pagi, 5 pagi, keluar ada banyak kerja nak buat, satu hari lagi Tuhan tambah untuk mencantikkan kubur. Tengok kepercayaan dia. Jadi, sebab itu kita tanam, bila masuknya hari baru, sebelum ayam berkokok, sebelum muazzin azan kan, kita punya nekat bangun sebelum itu untuk telinga kita mendengar panggilan Allah. Kalau kita tengah tidur, lepas dah azan baru nak bangun menggeliat, Allahu Akbar. Sebab itu ada hadis Nabi yang sahih. Dalam buku ni, salah satu buku ni, Nabi bersabda, sesungguhnya apabila anak manusia itu tidur, kita tidur, lalu kita akan dibelenggu dengan 3 belenggu syaitan. Dan setiap belenggu tu syaitan menjampi, maksudnya syaitan akan bisik, tidurlah, malam masih panjang. Syaitan belenggu pula dengan belenggu yang kedua, syaitan sebut, tidurlah, malam masih panjang. Syaitan belenggu lagi, tidurlah, malam masih panjang. 3 kali. Dan belenggu syaitan ini walaupun zahirnya tak nampak, tapi belenggu yang sangat kuat. Lalu Nabi bersabda, apabila kamu bangun lalu kamu mengucapkan, memuji nama Allah. Kita pun bangun baca alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu hadis Nabi tu. Memang doa itu daripada hadis Nabi. Ataupun Allahu Akbar contohnya. Lalu apa yang berlaku, Nabi kata akan terhurailah belenggu yang pertama. Lalu apabila mengambil wuduk akan terhurailah belenggu yang kedua. Lalu solat akan terhurailah belenggu yang ketiga. Dan apa yang berlaku kepadanya, Nabi kata, maka jikalah keadaannya dia begitu, dia akan melalui hari itu dengan bersemangat, dengan ceria, dengan bekerja dengan, maksudnya Nabi sebut semangat, ceria, dengan bahagia. Namun sekiranya ia tidak melakukan hal demikian, maka harinya dalam keadaan muram, harinya menyedihkan, dan dia melalui hari dengan tanpa semangat. Subhanallah. Sebab itu kita ada istilah apa? Pejuang fajar, iaitu pejuang subuh, pejuang pagi. Umat Islam kalau boleh seirisi rumah, ayah ni bangun awal pagi pukul 5, pukul 4.30 contohnya. Pukul 4 dah bangun, kejukan isi, sama tahajud, lepas tu baca Quran dan sebagainya, zikrullah. Cukuplah buat macam tu seminggu. Akan nampak perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana melalui hari dengan semangat, dengan efisien, buat kerja dengan bersungguh-sungguh. Bahkan kita akan rasa berdosa dan bersalah bila ada berlalunya masa di pejabat dengan perbuatan yang sia-sia. Bahkan kita ni sebenarnya kita tahu, hakikatnya kewajipan kita lebih banyak daripada waktu yang kita ada. Kewajipan kita sebenarnya lebih banyak daripada masa yang kita ada. Tapi bagaimana umat Islam hari ini, mohon maaf sebab saya sebenarnya kerja di agensi kerajaan juga. Bagaimana boleh melonggok, boleh borak-borak, boleh layan telefon, boleh layan laptop, boleh pula mengumpat, boleh siap masak-masak pula kat pejabat, boleh siap pergi makan dalam tempoh yang lama, boleh siap pergi mengetek. Wallahualam, kita tidak tahu bagaimana keadaan. InsyaAllah di tesis ni pun sama, mempunyai disiplin yang kuat. Sebab apa? Bila kita sebut raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku, pentadbirku, dan kita sebut wabil islami dina, dan Islam sebagai cara hidupku, dan Islam sebagai cara kerjaku. Sebab orang Islam, subhanallah, sepatutnya adalah umat yang terbaik, sebagaimana Allah sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syarat. Kamu menyuruh kebaikan, kamu mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sejauh mana ketika kita kerja, kita merasakan Allah yang basir, maha melihat kerja kita. Ataupun kita masih lagi berada di takut, pekerjaan kita adalah untuk dipersembah, untuk dipertonton, untuk diperlihatkan, dibuktikan kepada bos semata-mata. Kalau kita masih lagi di peringkat itu, akhirnya kita akan ditempelak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Apa maksud ditempelak? Maksudnya Allah akan dimasyar kelak. Wallahu alam bagaimana bentuk Allah menempelak hamba-hambanya, tetapi dalam Al-Quran Allah sebut di masyar kelak, ada di kalangan hamba-hambanya Allah berfirman kepada hamba-hambanya, carilah manusia yang ketika kamu hidup dahulu kamu melakukan sesuatu kerananya. Adakah mereka boleh memberikan kamu sesuatu daripada bahagian pahala, daripada bahagian manfaat dan sebagainya. Contoh, kalau hidup kita masih lagi ditakut melakukan sesuatu kerana suami, apabila suami tidak puji, suami tidak menghargai, maka kita pun rasa lemah dalam berbakti kepada suami. Bila suami bagi gelamar, sayang ke apa, kita pun, oh bang, awak nak makan apa? Beria tu. Jaga suara pun lembut je. Sebab seminggu, baru minggu lepas suami bagi gelamar, contohlah. Tapi berapa lama bertahan tu? Tiba-tiba ada sesuatu perbuatan suami yang menguji sabar kita. Lalu kita lupa, rupanya kita berbakti pada suami sebenarnya kerana Allah. Apabila kita diuji pun dengan suami, kita tetap berbakti kepadanya sebab kita buat kerana Allah. Dan bila suami tidak menghargai apa yang kita buat dan kita tidak kecewa, sebab kita tahu yang memberi kita pahala bukan suami, tapi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nescaya di sana ada ramai lagi pekerja termasuk saya sendiri pun. Kadang-kadang kita buat kerja sebab apa? Nak tunjuk prestasi kerja kepada bos. Nak tunjuk apa yang kita buat pada bos. Dan kadang-kadang na'udzubillah berlaku an-namimah pula di pejabat, pengandu domba, nak bagi tahu dia buat kerja, orang lain tak buat kerja. Sedangkan orang yang sibuk tentang perihal kerja dia tak sempat mencari aib orang lain, tak sempat. Tak sempat nak fikir, tak sempat nak tengok, dan dia buat kerja dia dengan terbaik. Sebab itu orang yang ada sifat ihsan, iaitu yang disebut dalam hadis Nabi kan, ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innallaha yarah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Ihsan itu adalah kamu memperhambakan diri, beribadah kepada Allah umpama kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak mampu dan memang kamu tidak mampu, kamu merasakan Allah melihat kamu dan Allah melihat kamu. Begitulah. Jadi bayangkan ya, kita buat kerja dan kita tanam dalam hati kita, ya Allah, aku nak siapkan tugaskan ini untuk dipersembahkan kepadamu ya Allah. Bayangkan ya, kita rasa seronok buat kerja tu, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita punya seronok tu sebab kita tahu bos kita tak tahu pengorbanan kita, susah payah kita. Bos kita tak tahu apa yang kita lalui untuk menghasilkan ketah kerja ni. Bos kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Allah yang basir, maha melihat. Allah yang syahid, maha menyaksikan. Allah yang hasib, yang maha menghisap. Dan hisap Allah sangat halus. Dan Allah yang syakur, yang maha menghargai. Allah akan menghargai setiap apa yang kita lakukan. Bos kita mungkin bila kita dah siap, padahal tak tidur malam ni. Kita pun, ustaz, doktor dah siap ya, kita kerja ni ya, doktor boleh tengok kalau ada tak betul. Bos kita mungkinlah, manusia ada kudrat yang sangat terbatas. Tak apa, letak situ, nanti saya tengoklah. Kita punyalah berbunga-bunga contohkan. Mungkin adalah tu feedback yang positif, insya-Allah aku dah buat yang terbaik. Lepas 2 hari berlalu, kita pun tanya contohkan, doktor dah tengok ke? Oh, saya belum sempat. Kalau kita betul, kita ikat yang kita buat tu kerana Allah, tak apa doktor, insya-Allah kalau doktor sempat, doktor tengok ya. Dan kita tak kecewa pun, tak ada jumpa kawan-kawan, aku buat tak tidur malam, dia langsung tak tengok. Contoh, na'udzubillah, kalau terkeluar perkataan tu, kalaulah begitu seumpamanya kita kecewa, kita terlalu terikat diri kita dengan pengiktirafan penilaian manusia dan sebagainya. Yang saya perasankan, kalau kita tengok pekerja-pekerja wallah alam, sebab kita sekarang, dulu saya pekerja, sekarang jadi majikan kan dengan suami dan sebagainya. Ada beberapa orang pekerja yang sangat efisien, yang kita tak minta pun dan kita tak tahu pun dia balik, dia buat kerja sampai malam. Tetapi akhirnya Allah tetap perlihatkan. Walaupun tak ada orang cerita, tapi akhirnya Allah perlihatkan. Saya teringat satu kisah. Saya rasa ni dah penghujung dah antaranya ya. Sebab ia berkaitan dengan antara ciri-ciri hamba Allah yang Allah redha, dia mempunyai sifat ihsan itulah. Sifat ihsan ni, kalau kita belajar dan kita cuba menanam dalam diri kita, kita akan jadi isteri yang bahagia, suami yang bahagia. Bahagia ni bukan maksud pada sempurna. Ada orang kata, oh saya siang bahagia ustazah, kenapa puan bahagia? Suami saya baik, anak-anak saya pula cemerlang, kehidupan saya cukup, alhamdulillah syukur saya bahagia.
Saya kata puan, bahagia yang sebenar itu apabila kita ini menjadi hamba Allah yang kita redha dengan ketetapan Allah, lalu kita akan dapat redha Allah. Itulah erti bahagia yang sebenar. Sebab itu nak jadi orang bahagia bukan semestinya dapat suami yang sempurna, suami yang baik, suami penyayang, suami caring, tak. Kadang-kadang bahagia itu boleh datang dengan apa? Diuji dengan suami yang panas baran, suami yang mulut maki hamun, tetapi dia dapat bahagia itu direct dengan Allah. Contohnya, bila setiap kali dia rasa sedih dengan suami, lalu dia kata, ya Allah, aku tetap menjadi isteri yang baik, tetap tidak balas kejahatan suamiku. Aku tetap menyelesaikan kerana aku mentaati dan menghormatinya kerana-Mu, ya Allah. Aku redha ujian-Mu melalui suamiku. Aku redha ujian-Mu melalui anak-anakku. Orang lain anak-anak dapat straight A, tiba-tiba anak kita dapat straight B, straight C. Bilalah kau nak dapat A? Lalu kita pun kata, ya Allah bang, yelah Allah uji anak kita, IQ dia tak tinggi macam anak orang lain. Tapi bang, tengok anak kita tak pernah menjawab dengan kita. Tengok anak kita, solat dia okey bang. Ini orang sentiasa redha, sentiasa melihat nikmat di sebalik ujian. Subhanallah, Allahu Akbar. Tadi saya nak cerita pasal apa? Saya kata ada satu cerita kan? Pasal redha, pasal kisah. Pasal star. Tak, ini kisah Nabi. Dalam kitab tasawuf ada satu kisah seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala daripada riwayat yang sahih. Nabi ini tak disebut namanya, tapi kisah seorang Nabi. Pada suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpinya Allah perintahkan dia melakukan 4 perkara. Perkara pertama, selepas bangun tidur Allah perintahkan supaya dia menuju ke barat ke timur. Saya tak ingat. Mungkin ke barat atau ke timur, antara dua itulah. Kemudian Allah perintahkan perkara pertama yang engkau lihat, maka makanlah. Kemudian perintah yang kedua, apabila kamu menemuinya, maka sembunyikanlah. Sembunyikan. Allah perintah supaya sembunyikan. Perintah pertama adalah makanlah, perintah kedua adalah sembunyikan. Perintah ketiga adalah penuhi permintaannya. Perintah keempat adalah jangan menghampakan harapan. Minta maaf, ada 5 perintah Allah dalam mimpi kepada Nabi tersebut. Kemudian yang kelima adalah larilah sejauh-jauhnya. Subhanallah. Pernah dengar tak kisah ni? Tak pernah dengar. Menarik tak? Buat-buatlah menarik. Jadi boleh buat catatan tu. Ada 5 perintah Allah. Pertama, makanlah. Kedua, sembunyikanlah. Ketiga, penuhilah permintaannya. Yang keempat, janganlah menghampakan harapan. Yang kelima, larilah sejauh-jauhnya. Subhanallah. Kemudian Nabi ni bangun pagi, kemudian dia buatlah perintah Allah menuju ke barat ataupun ke timur, macam itulah. Dan bila dia menuju kepada arah yang Allah perintahkan, yang dia nampak ketika itulah adalah sebuah bukit yang besar berwarna hitam. Lalu dia teringat perintah Allah supaya Allah perintahkan makanlah. Lalu dia pun berfikir bagaimana dia nak makan bukit hitam yang besar ni. Dan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap menuju ke arah bukit tersebut dengan niat untuk makan. Maksudnya bukan dia petikaikan, ya Allah kenapalah pelik sangat ni nak makan bukit ni, macam tak logik ke. Tapi kerana seorang Nabi, maka apa pun perintah Allah walaupun nampak tidak logik, tinggal lagi dia nak membetulkan niat dia, nekat nak mentaati perintah Allah walau bagaimanapun keadaan. Lalu dia menuju ke bukit tersebut niat untuk makan sebab perintah Allah makanlah. Dan apabila dia mendekati bukit tersebut, bukit itu jadi mengecil menjadi sebiji buku roti. Lalu dia makan roti tersebut dan dia merasakan betapa manisnya roti tersebut. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Lepas tu dia nampak ada satu tekor emas yang cantik. Lalu dia teringat perintah Allah. Allah suruh apa? Sembunyikan. Setelah itu, dia pun galilah tanah dan dia pun kambus tekor yang cantik itu. Dia kambus. Kemudian dia pun berlalu pergi setelah mentaati perintah Allah. Tekor tu keluar balik di atas tanah. Tekor emas yang cantik. Kemudian dia cuba lagi gali lebih dalam kali kedua. Dan dia kambus, dia tekan sebab untuk mentaati perintah Allah. Dan lama-lama tekor tu kembali semula di atas tanah. Dan dia ulang sehingga kali ketiga. Dan kali ketiga jauh lebih dalam dia gali. Dan dia pun menyebut, ya Allah aku telah mentaati perintahmu sedaya upayaku. Lepas tu dia bila berlalu tak jauh daripada tu, tekor tu kembali semula di atas tanah. Dan dia meninggalkan kerana dia telah pun melaksanakan perintah Allah.
Kemudian diteruskan perjalanan, tiba-tiba ada seekor burung. Seekor burung yang mendatanginya, anak burung yang kecil, lalu berkata kepadanya, wahai Nabi Allah, tolonglah selamatkan, lindungi diriku daripada dikejar oleh seekor burung macam burung pemangsa, mungkin burung helang macam tu kan. Kerana dia mengejarku untuk memakanku. Lalu dia ingat perintah Allah supaya jangan menolak permintaan. Lalu dia mengambil burung kecil tersebut, memasukkan dalam bajunya. Kemudian burung yang besar itu datang. Dan burung besar itu berkata kepadanya, wahai Nabi Allah, janganlah engkau menghampakan harapanku. Aku telah mengejar burung kecil itu daripada pagi untuk menjadi rezekiku. Sekarang bertembung. Burung kecil, permintaan supaya diselamatkan. Burung yang besar ni, jangan menghampakan harapan. Allah perintah jangan hampakan harapan. Lalu apa yang Nabi Allah ini buat? Dia potong daging pahanya. Potong daging pahanya. Begitulah, kita rasa macam tak logik, tapi itulah para Nabi. Minta disembelih anak pun buat dengan nekat, bukannya dengan ragu-ragu ya. Para Nabi bila buat dengan iman, dengan betul-betul yakin. Tak adalah masa dekat nak sembelih tu Nabi Ibrahim terlintas ke, nanti mesti Allah cancel ni, tak ada. Memang betul-betul nekat nak sembelih anak, tak ada nak minta excuse, tak ada minta membayangkan tiba-tiba Allah akan cancelkan ke tak. Memang nekat betul-betul, diasah pisau bulat untuk menyembelih. Sehingga Allah tahu hati Nabi Ibrahim memang bulat untuk sembelih anaknya. Dan ketika itu Allah menggantikan dengan kibash, kita tahu kan. Jadi Nabi Allah ni memang ada kelebihan, Allah bagi keimanan yang sangat mantap, yang sangat kuat. Jadi Nabi tu dia potong sikit bahagian paha ni, kemudian dia bagi makan kepada burung pemangsa dan burung itu lari. Jadi harapan dia bukan nak burung tu sangat, dia nak makan, dia nak rezeki. Kemudian setelah jauh burung tu, Nabi itu pun membiarkan, melepaskan burung kecil tu terbang semula. Dan yang terakhir, Nabi Allah ini dia melalui satu tempat yang busuk sangat, berbau sangat busuk, sangat hanyir. Lalu dia ingat perintah Allah supaya lari sejauh-jauhnya, lalu dia melarikan diri. Sebelum tidur, Nabi Allah ini bertanya dan berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah pun melakukan segala perintahmu, maka tunjukilah kepadaku apakah hikmah di sebaliknya. Lalu Nabi Allah ini pun tidur. Dalam tidur Allah menjawab satu-satu apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Yang pertama, iaitu bukit hitam yang besar. Dan Allah menyebutkan itu adalah amarah, kemarahan yang ada dalam dirimu. Apabila engkau menahan kemarahan, maka kamu akan mendapat kemanisan iman. Subhanallah. Sebab itu Allah sebut, Nabi SAW bersabda, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagi kamu syurga. Subhanallah. Marah memang tak boleh dibuang. Dan fitrah manusia mesti ada marah. Tidak ada khusus buang marah, tak ada. Kursus pengurusan marah ada. Maksudnya kita hanya boleh menguruskan marah. Bahkan marah ada peringkat wajib, kalau tak marah berdosa. Apabila Nabi Allah dihina, apabila hukum hakam dihina, tapi marah yang berlandaskan syariat. Dan ada ketika marah kita dapat pahala. Marah anak tak solat, marah anak solat lambat, dapat pahala. Marah kita dapat pahala. Tapi marah mengikut syariat, bukan mengikut hawa nafsu. Okey. Jadi dalam mimpi itu, itulah gambaran kemarahan dirimu. Kalau kita tak boleh kawal, marah itu boleh hempak diri kita. Bukit besar itu boleh hempak diri kita. Tapi kalau kamu boleh mengawal marah yang ada dalam diri kamu, ia akan mengecil dan dia akan menjadi manis seperti roti itu jadi manis, dan kamu akan mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Dan perasan tak dalam hidup kita sentiasa diuji dengan perkara-perkara yang membuatkan kita rasa nak marah. Nak marah kat sekerja, nak bawa kereta nak marah orang ni, masa beratur nak beli makanan nak marah pada orang potong queue, lepas tu bila bungkus orang tu lambat kira, bila tunggu makanan lambat sampai, dan lambat sampai masin pula. Ada je cerita yang sentiasa menguji marah kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Hamba Allah yang redha dengan ujian Allah, walaupun sampai makanan yang masin, dia boleh kawal marah dia. Ya Allah, engkau sedang mengujiku dengan makanan yang masin ni, aku redha ya Allah, makanlah juga. Sebab itulah rezeki kita pada hari itu bukan makanan yang sedap, tapi makanan yang masin. Daripada makanan masin itu dapat rezeki apa? Pahala sabar, pahala redha. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, yang kedua apa dia? Teko emas yang cantik. Kemudian Allah menjawab, teko emas yang cantik itu adalah kebaikan yang ada pada dirimu, yang mana walaupun engkau sembunyikan kebaikan yang kamu lakukan, engkau sembunyikan, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu saya nak sebut tadi tu kaitannya dengan sifat integriti, dengan sifat ihsan. Kalau kita mempunyai satu akhlak, mencari satu sifat. Contoh orang perempuan suri rumah. Di sini mungkin ada yang suri rumah kan? Padahal tak ada orang tengok dia menyapu.
Dan suami kalau balik rumah pun tak adalah, wow bersihnya, tanpa debu. Lepas tu suami pula ambil gambar viral dekat Facebook. Ya Allah, isiku menyapu sangat licin. Contohlah. Maksudnya seorang suri rumah, kalau dia menyapu kerana happy kerana Allah, dan dia tahu dia menyapu ni dapat pahala daripada Allah, walaupun tak ada orang puji, walaupun orang pun tak tengok, dan dia menyapu dengan terbaik. Sapu-sapu, angkat tu, angkat ni, celah-celah, sapu-sapu. Sebab dia tahu, walaupun dia sapu tu tak ada orang yang puji, tak adalah suami kata, "Ha, ni gaji awak menyapu sebulan. Ni gaji awak jemur kain. Ni gaji awak lipat kain." Tapi sebab dia tahu, dia buat itu dengan bismillah, dengan nama Allah. Dan dia buat itu kerana dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai isteri. Dan tanggungjawab ini bila dilaksanakan mesti dapat pahala. Maka dia buat dengan happy, bersungguh-sungguh. Ada orang, dia basuh pinggan kan? Basuh pinggan tu bila terak pinggan tu kan? Terak kau, tinggal mangkuk. Ikut down je. Tapi ada orang dia susun comel. Kecil, besar lagi. Gelas pun sama kecil, besar. Sudu pun sini. Padahal tak ada orang nak viral pun buat dia buat. Tapi dia buat tu kerana apa? Dia nak sembahkan kepada siapa? Kepada Allah. Sebab dia tahu apa yang dia buat akan dihargai, akan diberi pahala oleh Allah. Sebab itu orang yang ada sifat ihsan, insya-Allah kita cuba, kita tak akan kecewa dengan manusia. Sebab yang kita buat adalah merasakan kita menghampakan diri kepada Allah. Kalau kita tak mampu rasa melihat Allah, kita rasa Allah melihat segala yang kita buat. Masya-Allah. Itu yang kedua. Jadi Allah kata setiap kebaikan yang kamu lakukan akan diperlihatkan oleh Allah, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi jangan rasa rugi jadi orang baik. Ada orang jumpa saya, "Ustazah, saya ni kan jadi orang baik, jadi kena bully dengan orang jahat," dia kata. "Apa maksud puan ni orang perempuan? Saya di pejabat, saya memanglah, saya rajin." Dia bukan perasan, dia luar masalah dia. Wallahualam kalau dia perasan tak. Tapi saya rasa dia bukan perasan lah. Saya, bos mesti suruh saya buat tu, buat ni. Sedangkan ada kawan-kawan saya, rakan sekerja lagi, bahkan itu kerja unit lain, saya juga kena buat. Saya terpaksa balik lewat sekian-sekian ustazah, saya tak tahu kenapa. Tetapi dah masih sama bos saya memang rapat dengan dia orang dan saya macam dibuli ustazah. Dah gini. Lepas tu kan saya kata, "Puan, saya tanya dia cerita bagaimana dia sedih bekerja di pejabat, tak dihargai oleh bos, kemudian rakan sekerja pun bully dia dan sebagainya. Kemudian saya tanya dia soalan, Puan di rumah macam mana keluarga?" Lepas tu wajah dia terus ceria. "Ustazah, Alhamdulillah, rumah tangga saya bahagia, suami saya," dia cerita anak ni dia jadi bahagia. Saya kata, "Puan, subhanallah, rupanya Puan diuji di tempat kerja, Allah nak bagi bahagia di rumah. Kalau Puan diberi pilihan, nak bahagia di tempat kerja ke di rumah?" Dia pun nengung, "Saya nak bahagia dua-dua ustazah." Yelah, kita semua nak di tempat kerja pun happy, di rumah pun happy, betul kan? Tapi puan, kadang-kadang betapa mahalnya Allah nak beri satu nikmat datang dengan ujian, dan Allah Maha Adil. Kalau kita terpaksa memilih antara dua, mesti kita pilih salah satu, iaitu keluarga yang bahagia. Jadi jangan kecewa kalau kita berada di mana-mana position, yang mana manusia tak lihat kebaikan kita, Allah akan perlihatkan juga di dunia, kalau tidak di akhirat kelak. Yang ketiga, jangan menghampakan harapan. Ini Allah menjawab permintaan. Apabila kamu diberi permintaan ataupun diberi amanah, jangan kamu tolak. Jangan minta amanah, tapi kalau diberi jangan tolak, sebab orang yang diberi amanah kemudian melaksanakan amanah, dia akan kedudukan yang hebat di sisi Allah. Kemudian yang keempat, apabila orang yang meminta harapan sesuatu, ini jawapan secara simpelnya adalah jangan kamu menolak permintaan orang meminta tolong. Kemudian yang terakhir, bau busuk kemudian larilah jauh. Jawapan Allah adalah itu adalah ghibah. Itu adalah mengumpat. Mengumpat ini sebenarnya baunya busuk, hanyir. Orang yang mengumpat ada tanda-tanda, betul atau tidak? Betul, ada tanda-tanda tak? Sini siapa ketua ghibah? Ketua mengumpat. Yang mana kalau orang tengok muka dia, apa cerita? Orang tanya dia cerita, sebab tahu dah dia mesti bawa cerita. Ghibah ni memang ada tanda, walaupun tak ada bau. Tak ada bau. Kalau berbau, kita semua busuk ni, sebab semuanya ada ciri-ciri ghibah tu. Tetapi perasan tak, kalau orang yang ghibah, orang yang mengumpat, dia memek muka, cara dia bercakap lain. Kan? Kalau orang mengumpat ni kan dia macam bisik-bisik, memek muka pun lain. Kalau orang yang sedang bagi muhasabah, muka dia lain, dan orang yang mendengar mengantuk. Tapi kalau ghibah ni kan, muka excited je. Dengan memek muka gini-gini. Kalau cakap pasal kerja dia tak macam tu. Kita ni kadang-kadang cara ajak orang pun kita dah tahu dia ajak mengumpat. Kau mainlah kejap. Kejap je, kejap. Boleh agak tak ajak tu kan? Apa dia? Ada cerita ni, marilah.
Apa yang Allah perintahkan dalam mimpi tersebut, larilah sejauh-jauhnya. Bila kita nampak ada situasi orang berkumpul, nampak macam ada ciri-ciri ghibah, bukannya kita sahut, ni mengumpat sedunia ke ni? Bukan kita sahut, kita lari sejauh-jauhnya. Walaupun dipanggil, kita buatlah apa-apa alasan, minta maaf, saya nak pergi ke tandas. Lepas tu pergi tandas betul-betul lah. Buatlah alasan apa pun, larilah daripada ghibah. Sebab ghibah ni umpama makan daging saudara sendiri, dan ia amatlah busuk. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang redha dengan segala peraturan Allah, meninggalkan segala larangan Allah dan mentaati segala perintah Allah, dan kita akan kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang, dan kita akan kembali dalam keadaan diredai oleh Allah dan dipanggil masuk ke dalam syurga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.